dalam keadaan sekarang yang COVID-19, coronavirus semua ni. Fitness ataupun program-program yang Tazvenges buat bersama dengan Fit Scarf sebelum ini sebagai kami punya sponsor, dia dah berubah dah. Dia dah no more nak kurus, nak cantik, nak kebaya. It's the real deal. You nak jadi sihat because we are talking about COVID-19. Alright? Kita nak immunity kita naik sebab kita tak nak senang dijangkiti. Bila kita buat workout dan kita jaga pemakanan, kita letak good food into our system, benda tu semua akan contribute kepada stress, kepada mental health. So jadinya kami dekat Tazvenges ni, kita rasa kita semakin besar tanggungjawab kita. Itu juga saya punya tanggungjawab juga, nak share dengan siapa-siapa yang ada dalam ni tentang apa yang saya lalui tu journey dalam nak fit journey ni lah. First kali Misbah kena introduce yourself. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zalifah binti Muhammad atau lebih dikenali nama glamour saya Misbah. Okey, boleh follow IG saya misbah.my. Saya adalah founder kepada Zalifah Global Network yang menjual dan membekalkan barang-barangan seperti laptop, gadget, aksesoris kepada semualah. Nak share journey kita, tapi saya lebih suka buat tajuk layak ke orang gemuk ni nak kurus? Sebab pengalaman saya yang tak pernah kurus langsung seumur hidup. Rasa macam tak layak je. Layak ke aku ni? Itulah kisahnya. Terhasilnya tajuk itu. Sebabnya kita ni dari kecil dah gemuk dah, Coach. Saya lahir tu normal, biasa. Baby yang normal lah. Cuma masa membesar tu lah, betul sekolah rendah. Dan sekolah rendah tu dah nampak lah kita yang paling besar. Jadi mungkin dalam pembesaran tu makin lama makin besar, makin besar. So tak pernah ada istilah kurus masa tu. Sekolah menengah, Coach, saya pernah sampai 80 kilo budak sekolah menengah. Bila kita belajar, lagi lama rupanya lagi naik rupanya. Bila kita start practical, hari-hari makan nasi lemak apa semua, everyday. So naik sampai 100 kilo, bila dah kerja lagi 110, 120, pernah Coach mencecah 130 kilo. Itu maksimum Maksimum 130 kilo pernah. At 130 kilo ni kita nak faham sikit lah Misbah. Masa 130 kilo tu, apa dia antara kesusahan yang ada lah? Sebenarnya kesusahan tu dah ada waktu sekolah rendah lagi sebenarnya. Sebab kita badan besar, bila kita sekolah rendah, orang akan ejek kita tau. Sekolah kan. Gemuk. Kau gemuk, kau beratur belakang. Kau gemuk, kau kena makan banyak. Emosi kita waktu sekolah tu dah kena macam kena torture. Kau gemuk, kau kena makan banyak. Kau makan cukup kan ni? Itu sekolah rendah tau. Lepas tu orang sukalah kita, bila kita nak duduk tarik kerusi, kalau kita jatuh macam nangka. Itu semua saya pernah rasa tau. Sampai satu masa sekolah menengah, kita dah jadi macam dah tak kisah. Kau cakap aku gemuk, kau bagi aku makan je ke? Sampai macam tu sekali. Sampai kita pun dah berani nak melawan, tapi dalam masa yang sama, kita dah rasa kita ni, aku ni tak boleh kurus dah. Keturunan, nenek moyang aku gemuk, semua adik-beradik aku gemuk. Jadi aku, memang gemuk lah, tak ada harapan lah. Macam tu lah. Tapi dalam family Misbah memang itu ke genetiknya ke macam mana? Genetik lah, sebabnya moyang saya, ada orang kampung nak cakap, kalau tengok saya, rupa macam Nek Lijah tu moyang saya lah. Kita muka gemuk, besar macam moyang saya. So turun ke my mum. Lepas tu adik-beradik yang lain kurus, tapi bila dah kahwin gemuk lah. Faham. Tapi Coach boleh bayang yang lain tu gemuk sebab dah kahwin, dah beranak, so kita memang dari kecil tak pernah, memang besar. Memang gemuk. Kesusahan yang Misbah dapat masa waktu sekolah tu lebih kepada emosi Lebih kepada emosi. Lepas tu bila sekolah menengah pun sama juga. Kita juga yang paling besar. Sampailah bawa ke kerja. Sampailah umur saya sekarang 39. Sampai umur saya 38 tahun. Saya masuk atas Tazvenges 38 tahun baru nampak ada sinar. 38 tahun menunggu sinar. 38 baru nampak ada sinar. Rupanya apa tanggapan yang kita kena, apa tanggapan orang kat kita, dan sebenarnya kita sendiri yang kena ubah, bukan orang lain yang kena ubah sebenarnya. Tapi orang tak tahu waktu kita remaja melalui proses nak besar tu, pengalaman kita tu dahsyat juga sebenarnya. So dari segi fizikal, apa pula kekangan dia masa 130 kilo tu yang paling your most berat time? Satu of course baju lah. Saya tak boleh nak pakai seluar jeans langsung.
seluar jeans langsung tak boleh nak pakai. Kat luar kan memang dah banyak plus size punya baju. Tapi bila kena kat kita, ni cakap terus terang coach, orang macam 130 kilo, bila duduk perut berlapik sakit gila coach. Perut berlapis-lapis. Sakit coach. Ya sakit. Kita bukan one pack dah. Dah berpack-pack dah kita. Perut berlapis-lapis. Maknanya bila duduk, bila perut tu berlapis-lapis tu sakit? Yes. Sakit sebenarnya. Saya tak tipu ni, saya sesakit sebenarnya. Tak selesa, tak comfortable sebenarnya. Sebab tu agaknya orang berbadan besar ni dia lebih suka macam orang kata kalau dia duduk pun dia lebih suka macam yelah kan macam nak tegakkan dia punya ni. Betul. Lebih suka baring ke kan. Dan ada satu cerita coach. Masa tu saya berniaga di Mara Digital lah. Kat bawah tu dekat hall tu ada buat event masak-masak tau. Ini memang cerita yang paling memalukan seumur hidup saya. 130 kilo masa tu. Dia tengah masak, kita duduk lah kerusi dia kan kerusi plastik tu kan. Orang ramai ni coach kat shopping mall. Saya tengah duduk tengok dia masak. Saya tak tahu dah saya beranjak macam mana duduk lasak ke, saya tak tahu. Tengah dia masak-masak, orang fokus masak, tiba-tiba kerusi saya patah. Allah. Saya jatuh bawah, lepas tu terduduk, lepas tu orang macam adalah kakak-kakak kat situ. Tak apa-apa, kita tukar kerusi, bagi kerusi yang banquet tu lah, bukan kerusi plastik tu. Saya tak tahu, saya rasa itulah saya cakap, kalau orang lain, big Y dia apa, saya rasa big Y saya itulah, saya mengaku je, saya terjatuh. Memang saya malu. Saya terjatuh kerusi dekat hall. At 130 kilo, masa Mispa join Tazvengers, masa tu berapa kilo yang? Ceritanya dalam masa journey tu, dalam masa beratus-ratus kilo tu, kita banyak juga, terus terang cakap banyak juga pil-pil kurus, cuba pil kurus makan. Makan itu, orang recommendkan itu kita makan, recommendkan ni kita makan. Jadi saya pernah makan satu produk yang saya rasa coach tahu, yang seminggu 150 kena spend tu. Saya rasa coach tahu kot. So saya makan tu sampai saya rasa seminggu saya kira 150, sebulan dah berapa ratus kan. Pengsan aku macam gini kan, nak jual apa lagi kan, sebab nak beli produk tu je. So masa tu ada nampak penurunan lah, tapi lepas tu dia naik, bounce balik lah. 1, 2, 3. Penurunan banyak ke? Kalau Mispa beli RM150 seminggu, maknanya sebulan RM600. Sama juga coach. Sebulan, seminggu sekilo juga sama. Seminggu sekilo juga. Sama je macam kita yang tak payah beli produk dia. Tak payah. Sama je. Itulah yang saya spend paling banyak. Tapi yang tak best tu dia bounce balik lah. Dia bounce balik sebab satu, tak ada siapa, kita beli produk, baca dekat internet, ni makan orang ni macam ni, testimoni produk tu lah. Ada macam ni, macam ni. Tapi malam masa tu tak ada siapa dah ajar kita apa yang kena makan, apa tak perlu makan, nak buat apa, exercise. Tak ada siapa nak ajar, sendiri pandai-pandai. Mazhab sesat, kita panggil mazhab sesat. Berapa lama Mispa ambil produk tu? Ada dalam setahun lah. Dalam setahun tu lama juga, tapi ada on off lah, ada duit lebih sikit beli, lepas tu stop sekejap. Macam tu lah, macam tu. Lepas tu turun lah, dalam last saya masuk Tazvengers, masa tu sebenarnya saya 123. Tapi saya tak tahu kenapa timbang coach naik 117. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi saya bagi bonus. Saya anggap peribadi saya 123 lah. Saya punya berat peribadi 123 semasa saya start dengan Tazvengers. Mula-mula dia macam ni. Sebenarnya saya skeptikal sangat dengan program-program macam ni sebenarnya. Sebab saya agak skeptikal lah. Saya tu bayar mahal tu kononnya lah. Bayar mahal tak nak lah apa semua. Tapi bila saya nampak Coach Nat, saya tegur-tegur juga lah dia kat Instagram. Dah kurus lah ni masak apa. Tapi Coach Nat dia tak pernah approach kita. Jomlah join program apa? Tak pernah. Cuma satu hari tu bila dia open program Fit Plus X rasanya, mula-mula sekali kan. Fit Plus X, ada kawan seorang lah. Dia pun masa tu struggle jugalah, berat badan 100 lebih. Dia ajak saya, jomlah teman dia. Asalnya coach temankan kawan saya je. Masa join tu masih lagi dalam situasi ataupun rasa skeptikal tu masih ada. Yes, betul. Coach nak tanya saya, first session lah kan, malam tu kan kita ice breaking, kenal semua orang. Tanya, bagi 5 perkataan kenapa join Tazvengers. Saya senang je jawab. Siti ajak join, apa salah mencuba. Saya bagi 5 itu je. Bila first timbang, tiba-tiba lah kita first timbang, tiba-tiba turun 3 kilo kan. Mula-mula kan 3 kilo. Betul ke bergelap? Betul ke turun 3 kilo ni? Tak sangka. Maksud boleh lagi ni.
Sampailah sekarang. Alhamdulillah. Daripada berapa kilo and sepanjang Misbah berada dengan Tasvengeance punya program, berapa Betul. kilo total dah? Daripada what? 1 to 3 when you started 1, 2, 3 lah. Saya punya peribadi 1, 2, 3 lah. Okay, last timbang last week lah. 92.8. 30.2. Okay, so 30.2 kilo dalam masa berapa lama lebih kurang Misbah? Lebih kurang 1 tahun 10 bulan. Ya, setahun lebih. Even if kita ambil 2 tahun lah sekalipun Misbah Cuba Misbah kirakan untuk saya 30.2 kilo bahagi 24 bulan. 1.25. Okay. Secara puratanya 1.25 kilo. Now, itu orang kalau dengar, alah sekilo je sebulan. Betul. Tapi point yang saya nak highlight ni adalah 30 over kilos that you lost ni, sepanjang you dengan Tasvengeance, tak pernah sekalipun you berbalik pada 1, 2, 3 kan Misbah? Tak pernah langsung, tak pernah. Saya takut. Sekarang ni macam ada, jangan kena balik, kena patah balik. Memang kita ada terbabas, tipulah tak ada terbabas kan. Tapi cepat-cepat kita kembali ke pangkal jalan orang kata kan. Sebenarnya saya tak pernah letak apa-apa target sebenarnya. Tapi saya pernah berangan. Dapat macam Coach Nat pun jadilah. Idola. Idola saya. Saya tak adalah nak target. Sebab saya takut juga saya nak target jauh-jauh sebab Coach Nat pernah cakap target yang small. Coach pun pernah cakap kot target yang terdekat dulu. Kat terdekat dulu. Saya selalu berharap saya teruskan je journey. Saya fokus saja dalam program, saya fokus macam itulah. Dalam pada masa yang sama, you know that you've got to jalan terus. You lebih kepada nak go with the flow. I think Misbah lebih kepada, okay, if I can do 2-3 kilos every month pun dah besar hikmah lah orang kata kan? Ya, betul. Untuk orang macam saya yang tak pernah kurus selain makan ubat ni, satu kita boleh lose weight, itu dah satu rahmat dah buat kita ni sebenarnya. The fact that you have turun daripada 3 angka 123 kilo kepada 2 angka 90, itu pun dah satu pencapaian yang besar. Bagusnya Misbah ni yang saya nampak, ada orang bila dia dah dapat pencapaian yang macam tu, kadang-kadang dia jadi selesa. Tapi Misbah saya tengok memang saya perasan, you keep on continue program kan. You dah faham diri you tahu okay aku tak boleh berhenti lagi daripada program sebab aku belum siap. Itu yang pertama kan. Betul. Yang kedua, you are okay with your progress. Ada orang dia bezakan progress dia dengan orang sebelah. Just because orang sebelah lagi laju, dia tak laju, lepas tu dia give up. Tapi dia tak nak buat macam orang sebelah buat. Orang sebelah memang jaga makan, dia tak nak jaga makan contohnya. Tapi at the end dia give up kerana itu. Okey, saya ada soalan yang saya nak tanya daripada tadi ni. Okey, dalam perjalanan Misbah hilang 30 kilo ni banyak-banyak angle lah. Yang mana yang Misbah rasa Misbah memang betul-betul make a sacrifice? Makan lah. Ubah pemakanan. Bila dah ubah makan, automatically lifestyle pun bertukar. Maksudnya nak pergi shopping, selalu shopping, nampak roti pun dah pada pilih dah sekarang. Dulu pilih roti, ada krim. Maksudnya lifestyle pun bertukar lah. Pergi masuk kedai makan, nak pilih makan pun kita memilih dah sekarang. Tapi saya pun manusia biasa, kadang-kadang bila luar program tu kita makan jugalah, tak adalah kita jadi apa, tapi kita dah tahu kita dah tahulah mana bila waktu bila perlu yang makan noti, bila perlu waktu makan sihat, kita dah pandai tahulah, dah pandai balance kan lah. Apa yang Misbah buat tindakan dengan menutup akaun kaki makan tadi tu, saya nampak beyond that. Saya nampak that means you are telling yourself I am doing this for good. Sama lah macam bila kita besar, lepas tu bila kita dah kecil, kita ada baju-baju kita yang besar. Ramai orang bila dia ada baju-baju dia yang dulu-dulu yang besar-besar, dia masih hang on to it. Macam okay, simpan lah kot lah aku gemuk balik nanti besok. Macam tu kan. Itu adalah satu tindakan yang secara automatiknya akan membuatkan you punya result ataupun you punya tindakan seterusnya, what is it going to be like? Kalau you dah kata okay tak nak, baju ni besar, I'm not gonna get back to this size, therefore aku nak bagi orang, aku nak sedekah dekat orang. Bila you dah bagi orang tu, that means bukan hanya you bagi manfaat, you bagi baju yang masih elok lagi dekat orang sebagai sedekah, itu dah satu angle, but I'm talking about beyond. So saya nampak benda tu lebih deep sebenarnya, because you are actually doing favor to yourself. Misbah punya perkongsian dengan saya hari ini, dia boleh memberi satu cahaya lah kepada orang-orang ramai di luar sana yang memang orang kata besar ataupun kita pakai perkataan gemuk, harap-harap tak ada yang terasa lah sebab kita memang sedang berbicara tentang topik ini kan, gemuk daripada kecil. Dan saya rasa ada antara salah satu obstacle dia, orang yang macam ni, dia memang rasa macam no way aku boleh kurus, aku dah lahir kecil-kecil itu. Terus bayangkan saya sampai umur 38 tahun saya ada perasaan macam tu.
kita tak ada pendedahan macam tu. Family pun suka makan. Lepas tu satu lagi circle kita lah. Sejak kita masuk Task Rangers ni, kita ada satu team, satu circle yang cerita pasal nak makan sihat, nak workout. Ada orang macam wonder, perlu ke nak masuk program bayar beratus-ratus ni kan? Walaupun program kita tak adalah mahal. Tak adalah mahal pun sebenarnya. Kalau compare dengan macam Misbah, compare dengan 30 kilo that you have lost versus dengan the amount of money that you have invested dalam program, dengan result yang you tak bounce balik daripada nak compare dengan you beli produk tadi kita cerita RM600 sebulan tu, which is harga program kita half than that. Value dia tu dah macam priceless lah sebenarnya kan, dengan ilmu yang you dapat. So ada orang di luar sana yang masih lagi tak boleh brain. Kenapa nak kena masuk program? Kalau betul nak lose weight, buatlah sendiri dekat rumah. Jaga makan, jagalah makan. Kalau orang cakap saya, kau ni asyik masuk program je. Ada tu kawan-kawan. Kau ni asyik masuk program ni sambil pegang dengan kita ni. Masuk program ni aku tengok tak kurus pun lagi. Diorang ingat masuk program sekali, kurus turun terus 30 kilo. Orang macam tu saya tak nak argue lah. So saya cuba cakap, aku dah start, kau bila lagi, tu je. Tu je saya cakap. Yang tahu kita adalah kita kan. Mungkin jugalah saya faham sebab macam orang macam besar macam saya ni, mula-mula nak masuk program tu agak malu juga sebenarnya coach. Orang akan cakap, dia tu kenapa nak masuk program? Nak kahwin ke? Kenapa dah ada yang punya ke? Ataupun kalau orang dah kahwin, dia kenalah kuruskan badan. Kalau tidak, macam mana nak beranak? Macam mana ni? Sebenarnya tak suka lah. Benda-benda macam tu yang buat orang badan besar ni malu nak join program-program macam ni sebenarnya. Perkongsian Misbah hari ni memberi sinar pada orang di luar sana, pada yang mendengar ataupun kalau you guys yang ada kawan-kawan, adik-beradik, saudara mara yang memang bersaiz besar dan dia dah lama bersaiz besar dan kita pun tahu dia pernah struggle untuk cuba turunkan berat badan tetapi tidak berjaya. I think kalau boleh you all yang dengar hari ini tolong sampaikan pada orang-orang sekeliling yang bersituasi begitu yang ada harapan. Definitely. And the best part, Misbah ni dia lost 30.2 kilo ni tadi without any product. Dan dia tidak bounce balik. Betul tak kalau saya nak cakap ni, saya perasan sebab saya Coach Nat punya peserta ni, you guys, saya macam dah boleh kenal. Korang mungkin tak hafal nama tapi muka semua saya kenal kan. Misbah mula-mula masuk program dulu, masa tu Misbah tak berapa nak beli fit scarf, betul tak? Betul. Tak ada pandang pun jeling je kan. Jeling je. Itu ada satu perasaan normal kan. Itu sebenarnya adalah satu benda that you're also doing yourself a favor. That means you dah tanam dah niat macam okay aku nak start beli baju ni bila aku dah start turun berat. Kalau aku beli sekarang nanti aku dah turun baju tu besar. Kalau tengok baju double XL, tak boleh pakai double XL ni, susah. Tak buat. Triple XL pun belum tentu buat kat kita ni sebenarnya. Sekarang ni bila tengok double XL, double XL boleh pakai dah, baju siap dah boleh pakai, boleh beli dah. Dulu tak boleh beli. Okey, kita tanyalah, tadi kita dah cerita kesusahan, kita dah cerita apa yang menyebabkan Misbah join, saya dah tanya apa sacrifice Misbah tadi. Misbah kata sacrifice adalah pemakanan, and then you mention about betapa bestnya circle yang ada sebabnya circle membantu. Kita bagi kredit yang besar sangat pada you punya coaches pada Coach Nat especially yang mula-mula membuat Misbah ni daripada somebody yang skeptical kepada somebody yang dapat result macam ini, disambung pula dengan Coach Fuza. I think kita bagi the due credit pada coaches juga. Itu berbalik kepada apa pun kita nak buat. Kalau kita tak ada ilmu, kita kena cari ilmu dan kita kena berguru lah. And of course berguru tu datang dengan prizes lah. Kan? Tapi macam saya, sebab saya seorang yang jenis yang suka belajar, saya selalu anggap berguru tu adalah investment. Dan saya selalu make sure apa yang saya belajar, duit yang saya spend untuk saya belajar berguru tu adalah akan memberikan balik, investment tu memberikan balik pulangan. So dalam case Misbah ni, it was an investment that you made and then losing 30 kilo tu, I think Misbah pun tak nak calculate dah, tak nak kira dah berapa banyak duit you spend. Because I think that 30 kilos tu lagi precious daripada you nak fikir berapa banyak duit you have spent. Betul tak? Sekarang dah dalam keadaan macam gini, apa dia antara benda-benda yang Misbah rasa best? Sama, hari tu kita dah try pergi hiking dengan Coach Nat. Saya rasa, tak sangka ni aku boleh buat hiking ni. Tak tahu dah nak cakap, mungkin bukit kecil, rendah aja. Tapi saya rasa macam, aku dah boleh hiking lah, siapa sangka. Sebab sebelum ni saya takut nak hiking, saya takut kalau macam saya terjatuh, orang nak angkat saya, orang gelak-gelakkan saya ke, kita menyusahkan orang ke, bukan beza lah. Sekarang ni dulu nak cari baju tu memang 130 coach, tak ada lah size kena beli dekat butik plus size kan.
Tapi sekarang ni macam pakai baju double XL, double XL atau XL pun dah boleh. Itu kat mana-mana butik pun ada. Jadi saya hari tu dah boleh pergi Padini, masuk Padini beli baju. Aku dah boleh pakai baju Padini lah. Macam orang lain mungkin. Padini punya baju je. Tapi pada saya, aku pergi butik ni aku tak pernah beli baju lah. Aku beli baju kat butik ni sekarang, tahu. Kan? Mungkin orang lain rasa macam biasa je, tapi pada saya itu satu pencapaian untuk saya lah. Untuk orang yang pernah berat badan macam saya dulu 100 lebih, mustahil tak ada perasaan nak kurus, betul tak? Jadi apa yang saya nak nasihatkan, mulakan langkah pertama dulu. Maksudnya tak kisah apa benda, mulakan langkah pertama. Kalau you rasa you nak jogging dulu, you pergi jogging dulu. Saya faham perasaan malunya bila orang cakap pergi jogging seorang-seorang. Jogging tu nak buat apa tu, nak kahwin ke, nak apa ke, kita faham perasaan tu. Kadang-kadang balik jogging, dah jogging tadi tak kurus pun. Itu benda-benda yang, betul. Itu benda-benda yang itu kena hadap lah. Yang tu kena hadap. Yang penting mulakan langkah pertama dulu, first step dululah. Lepas tu yang kedua, macam Coach Nat cakap last week, big why. Apa big why kita? Yang ketiga yang saya nak cakap, bila kena ada circle untuk journey ni lah. Kadang-kadang kita, bila kita dah ada circle ni pergi program, geng-geng anak kurus balik rumah sekarang dengan geng lain pula, ke office geng lain kan, yang membuatkan kita distract kan. Jadi abaikan tu, kita banyakkan bergaul dengan journey, circle yang sama journey dengan kita ni. Proses kita akan jadi mudah lah. Lagi satu, kalau kita nak ajak orang, maksudnya nak ajak orang macam saya tak boleh nak suka-suka. Kau dah gemuk lah, kau join lah dengan aku program. Tak boleh. Kita kena tunjukkan, pada saya kena tunjukkan saya punya result dulu. Saya tunjuk result apa saya buat, apa semua, baru saya boleh. Kau join lah sekali, kita sama-sama sihat ke apa ke. Kita tak boleh nak cakap, kau tak boleh, kau gemuk nanti tak sihat ni lah. Tak boleh macam tu. Nanti kita akan rasa, orang tu akan rasa, macam bagus dia ni. Bau turun sikit, nanti gemuk balik lah tu. Mesti akan orang cakap macam tu. Saya suka sangat kita punya perkongsian hari ni sebab Mispah memang betul-betul, kalau saya lah yang tak pernah besar ni, sebesar Mispah tu pun boleh relate. Kita recap dulu sikit. Mispah ni adalah seorang peserta Task Vengers. Pada siapa yang tak tahu, Task Vengers tu adalah platform yang memang selama ini disponsor oleh FitScarf dan kami adalah platform fitness. Saya adalah salah seorang founder dalam FitScarf dan saya juga mengemudi Task Vengers as a community di mana kita provide program-program untuk orang-orang lose weight jadi sihat. Sekarang ni dengan COVID, dengan coronavirus ni, kita dah masukkan syllabus baru iaitu mental health dalam kita punya program. Okay, so Mispah ni macam mana saya kenal dia? Sebab dia adalah salah seorang peserta di bawah kelolaan salah seorang coach kita iaitu Coach Nat yang berada di kawasan Hulu Langat, dan Mispah dah join Coach Nat dah setahun lebih dan nak masuk 2 tahun dah pun kan Mispah? Ya, betul. Okay, and di situlah saya pun mengenali Mispah dan saya kenal lah kebanyakan peserta-peserta di Hulu Langat. Mispah kata dia tak pernah kurus daripada dia kecil. Lahir sebagai seorang baby yang normal tapi kemudian membesar dengan jayanya. Lepas tu bila kita dah kerja pun, kita dah pandai dah cek makan. Seronok tadi bila saya dapat mendalami perasaan ataupun kekangan, challenges Mispah ketika membesar. Saya tanya dia tadi macam mana you melalui cabaran-cabaran dan very good point, dan sedih juga bila dengar, dan saya rasa benda ni bukan terjadi pada Mispah saja, mungkin ramai anak-anak kita di sekolah pun mengalami benda tu. Dia kata waktu zaman sekolah lagi dia dah macam sort of dibully. Deep down inside you masih ada that thing where you feel and you berharap satu hari you boleh kurus. You melalui juga journey beli produk, spend an X amount of money, tapi lepas tu tidak berjaya, duit habis, berat turun sekejap, naik balik kan. Betul. Kita ni kalau kita mencari dan kalau kita nak, benda tu akan datang. Mungkin kalau Mispah jenis yang macam lantaklah aku gemuk je lah sampai aku mati, mungkin you tak jumpa pun Task Vengers. Sebab orang kata what you ask, you shall be given. Kalau law of attraction tu kan.
So bila benda tu ada deep down inside you, you ada benda tu, lepas tu dikelilingi pula dengan kawan macam Coach Nat, kawan you, who is your coach, yang mana you nampak depan mata you, dia ni dulu besar, lepas tu dah makin kecil kan. So benda tu akan menguatkan lagi you punya reticular activating system tadi tu, RAS itu yang membuatkan you rasa macam, tak boleh jadi ni. Dan akhirnya terbuka mulut untuk bertanya, lepas tu ada pula kawan yang nak masuk dengan Coach Nat ni yang ajak pula. Dan saya rasa at that point, kalau betul Miss Pah tak nak, it will still be a tak nak. Betul. Betul tak? Walaupun you skeptical, tapi jauh di sudut hati, you ada harapan itu. So Miss Pah pun masuk dan dia bersama-sama dengan geng-geng Tasvengeance dekat Ulu Langat ni melalui journey diorang dengan coach diorang yang agak garang. Saya tahu Coach Nat memang agak garang. Garang for a reason, ya. By now you guys semua dah appreciate dah dia punya kegarangan tu. Tapi total tadi dia dah lost 30.2 kg. Kan? So 30.2 kg, tak ada produk selama 2 tahun, tak bounce balik. And then tadi Miss Pah cerita seronoknya sekarang dia dah boleh beli baju. Dulu kena pergi plus size, sekarang ni masuk kedai Padini pun ada size. Walaupun XL, XXL lantak lah yang di Padini. Lantak, jadi betul. Tak kisah. Kan? Buat masa ini kan. Miss Pah bagi kita 4 poin. Yang pertama dia kata apa pun you all kena mulakan langkah. I think mulakan langkah tu sangat penting. No point talking about it. No point skodeng kawan-kawan yang dah berjaya. No point going through all the YouTube workout video and not even starting, not even a simple one. Miss Pah cakap tadi nak jogging, kena apa, mulakan. Alright? And then kena ada big why. Tanya diri you kenapa you nak melalui, you nak jadi sihat. And that big why has to be really big. Macam Coach Nat cakap hari tu masa kita buat live dengan dia, dia bukan setakat aku nak kurus hujung bulan ni gaya sebab nak pakai kebaya. No, it's not that. You know, the big why must be something yang kalau you fikir benda tu you boleh menangis. Coach Nat cakap, saya tak lupa point dia. Yang ketiga tadi Miss Pah cakap circle. Circle ni akan memudahkan proses. Kita ada support. Macam Miss Pah cakap kan, bila kita pergi dekat circle kita workout kan, kejap lagi kita balik. Mungkin kita ada circle yang kaki makan. Tapi oleh kerana kita masih ada circle yang workout dan jaga makan tadi tu, itu sort of like membantu kita untuk be on track. Last kali dia kata kalau nak ajak orang, kena make sure yang kita pun ada result. Saya suka point ni. Mungkin orang rasa point ni tak penting. Mungkin ada orang rasa macam tak payahlah ajak orang kan. Tapi sebenarnya kalau you ada niat untuk ajak orang dan you tahu sebelum you ajak, you have to make sure it works on you. Again, Miss Pah, ini kita cakap dari segi angle yang deep tadilah. That means secara tak langsung, you are telling yourself, I will do it. Itu dia tadi, dia punya pengisian yang kita dapat daripada Miss Pah. Terima kasih. Miss Scarf is saying goodbye. Jadi ni kita memang tengah buat goodbye sale. Kalau berminat, you are welcome to do so. The goodbye sale is on. Sehingga stok masih ada. We are saying goodbye up to June. Bermula daripada Julai tahun 2020, Fit Scarf will no longer be in the market and this IG will be doing a rebranding to a new brand. Terima kasih juga pada Coach Tas sebab jemput saya hari ini untuk saya share saya punya experience dengan kawan-kawan kat luar semualah.